Dah terjemah dah sebenarnya. Tapi tak ni je. Tak susun balik je. Sebenarnya ni buku ni sebenarnya kita dah baca habis waktu kelas persijilan Yayasan Taklim. Dah lama dah sebenarnya, tapi tak check balik. Nanti kena check balik. Kemudian baru kita tengok macam mana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul tafsir yang mana kita sampai kali terakhir kita jumpa pada minggu yang lalu. Kita dah habiskan alhamdulillah berkenaan dengan asbabul ikhtilaf fi tafsir salaf. Asbabul ikhtilaf fi tafsir salaf, yang kita kata ada 9 perkara yang dikira sebagai punca perbezaan ataupun percanggahan tafsir di sisi salaf. Antara punca kita kata punca percanggahan tersebut, pertama kembali kepada kefahaman mereka yang berbeza. Kedua, kepada masalah kalimah yang digunakan bahasa Arab tadi mengenai lebih makna. Dan lebih satu makna tu dari 9 sebab. Pertama, ishtirak, dikongsi dan kalimah tadi dalam bahasa Arab dengan maksud yang bersama. Mana satu kalimah dikongsi maknanya dengan kadang-kadang berlawanan dengan makna satu lagi. Tapi benda tersebut kita kata ada yang kadang-kadang bermasalah dan tak masalah. Macam kita kata as-asa dalam bahasa Arab yang maksud datang dan maksud pergi. So orang Arab guna pakai dua-dua sekali. So kalau bila orang sumpah wal-laili idza as'as, demi malam bila dia as-asa datang atau as-asa pergi, tak ada masalah. Okey, kemudian kita kata ada ikhtilaf mufassir mufassir dhamir, menafsirkan dhamir tu mana satu. Itu pun kita kata sebut punca juga. Kemudian dalam ketiga, dalam jumlah tersebut ada hazaf dan takdir dia lebih daripada satu makna. Okey, ada hazaf, ada dibuang kalimah, macam kes yang surah An-Nisa berkaitan tajuk masalah perkahwinan. Orang yang jadi wali, kalau dia kata dia tak nak kahwin perempuan tu atau dia suka kahwin tu, targhabuna an tankihuhunna, targhabu fi atau fi an. Kalau fi suka, an tidak. Tapi kat situ kita kata perbezaan maksud mereka sebab ada hazaf yang merangkumi maksud lebih satu makna. Kemudian keempat, kebarangkalian lafaz tadi lebih satu tasrif. Boleh atau la tudarra walidatun biwalidiha tu tudar atau tudaru tu tadi, adakah tudariru atau tudararu? Kalau tudariru memudaratkan, tudaru dimudaratkan. So kalimah tersebut boleh kebarangkalian tasrif tadi menyebabkan berbeza makna. Okey, kemudian perbezaan penggunaan dalam bahasa Arab. Yang kelima, bahasa Arab penggunaan penggunaan dalam bahasa Arab. Keenam, berkitar hukum ayat di antara ihkam ataupun nasakh. Mana hukum ayat tadi masih berjalan. Tapi kat situ Syekh Muhammad Tayyar dia kata itu lebih pada hukum. Kita tak ada masalah berkenaan dengan lafaz. Lafaz tu kekal. Hukum tu, adakah dia masih berjalan atau tidak. Okay, tapi ahli tafsir kadang dia akan bincang bahawa hukum lah. Bukan kadang-kadang bukan berkenaan masalah ayat itu sendiri punya maksud atau lafaz lafaz dalam Quran tadi apa makna dia. Kemudian berkitar hukum, ketujuh berdasarkan hukum di antara ayat, hukum ayat di antara umum dan khusus. Ini banyak kita bagi contohkan hari itu. Yang ke-8, bahawa disebut satu sifat yang berkebarangkalian untuk lebih daripada yang disifatkan. Macam yang wadhariyat. Adzariyat tu apa dia? Angin ke? Benih ke? Kan? Malaikat ke? Dan sebagainya. Kan? Wan nazi'at macam tu juga.
Jadi bila yang disifatkan tu boleh ada banyak yang disifatkan dengannya. Bintang boleh, malaikat boleh, kadang-kadang kuda boleh sebagainya. Sebab itu kita kata ahli tafsir tadi keluarkan berdasar pada sifat tu apa yang boleh berkenaan dengan sifat berkenaan. Dia sama dengan umum khusus. Okey. Dan tak ditetapkan yang disifatkan dalam ayat berkenaan. Yang kesembilan, dalam ayat tadi ada satu huruf yang punya dua kiraat. Satu sebutan, satu kalimah yang punya dua kiraat. Dan setiap satu dia punya tafsir berbeza. Itulah sekali kita ambil itu yang berkenaan dengan tajuk apa? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dhanin atau zanin. Kalau dhanin, kiraat kita mana dia tak kedekut, tak bakhil berkenaan dengan perkara gaib yang diberi kepada baginda. Kalau zanin, tidak dia didustakan atau disangsikan. So maksud berbeza dengan masalah kiraat tadi. Okey, baik. Okey, ala kulli hal hari itu kita dah habiskan. Hari ini kita masuk pada ijma' dalam tafsir. Baik. Al-ijma' fi tafsir, ijma' dan tafsir. So dia merujuk kepada asas perbincangan kita daripada awal adalah bahawa maksud ijma' ahli tafsir ni adalah penting. Sebab kalau dia kata ijma' telah keluar daripada ahli tafsir, maka dia adalah hujah. Terutama jika ijma' tadi sejak zaman para sahabat Nabi SAW. Sebab kita sebutkan dulu ayat 115 surah An-Nisa. Allah Ta'ala nyatakan, "Waman yusyakikir rasul." Barang siapa yang membelahi rasul, mana berada pada belah bukan rasul berada. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, selama nyata pada dia petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikut jalan bukan jalan orang beriman. Dia ikut jalan bukan jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kepada mana dia nak berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan dia seburuk tempat kembali. Ayat 115 surah Nisa itu menjadi hujah berkenaan dengan ijma' para sahabat mesti diikuti. Maka bila orang janjikan dengan mengikuti selain jalan orang beriman akan dimasukkan neraka, menunjukkan perbuatan tidak mengikuti ijma' tadi adalah melanggar kepada hukum agama. Kadang-kadang kita Quran Sunnah ijma' kan, ijma' tadi kesepakatan para sahabat. Itu jalan orang beriman. Wa tabi' ghairas sabil mu'minin, ikut jalan bukan jalan orang beriman. Itu yang kita kena tumpukan. So bila ada ijma' dan tafsir ni, dia sepatutnya hukum dia sama macam hukum dalam ijma' dalam hukum hakam yang lain. Jazakallah khairan. Dia Bandung dia. Dan kadang-kadang orang tak gambar buat ujung, sebenarnya air kita minum lepas daripada kelas tu memang kita habiskanlah. Orang kata cakap-cakap sikit minum air. Dia dah harga 2 jam cakap kot. Baik. Okey, baik. Ijma' fi tafsir, ijma' dan tafsir baik. Dia kata la in kana al ijma'u fil fiqhi haziya bi inayatil ulama'i fa'allafu fi ifradan aw dhammanuhu syai'an min kutubihim fa inna ijma'a fi tafsir lam takun lahu hadhihi al inayah. Hadhihi al inayatu. Okey, dia kata jika sekiranya ijma' dalam fiqh, ijma' dalam fiqh, hukum fiqh, ijma' dan hukum fiqh ni memperolehi keprihatinan para ulama, lalu mereka mengarang padanya secara individual. Macam kita ijma' ijma' Ibnu Munzir. Okay, Ibnu Munzir kan kita ijma'. Kemudian Maqamatul Ijma' oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Banyak kitab ijma', kitab khas tentang ijma'. So, jadi kitab dalam fiqh, tapi kesemua tadi ijma' boleh dikatakan dalam fiqh. Terutama dalam hukum hakam, apa yang najis, apa tak najis, hukum perkara ini wajib, perkara ini sunat, perkara ini haram. Memang mendapat ketumpuan ataupun keputusan yang sangat jelaslah dikarang secara individual, ataupun mereka kandungkan tajuk ijma' ni dalam sedikit daripada kitab mereka. Kitab fiqh kan dia ada berkenaan ijma'. Memang ada. Namun begitu dia kata, sungguhnya ijma' dalam tafsir tidak ada untuknya, tak memperolehi keprihatinan yang sebegini. Tak dapat keprihatinan yang sama. Wallahu alam, kan kita kata kenapa pasal benda tadi pasal mungkin macam kita terangkan dahulu bila kita bincang awal tajuk tafsir ni, memang banyak para ulama di kalangan para sahabat sendiri, tabi'in, tabi'in, bab berkenaan hukum hakam diorang cakap dengan cepat. Bab tafsir diorang takut sebab kalam Allah. Nak berkata-kata tentang kalam Allah dengan pendapat, dia tak berani. Dia tak berani untuk cakap. Kalau pasal Nabi diam, dia tak berani nak dia cakap apa-apa kat situ. Adapun tentang fiqh, pasal benda tadi kita lihat
para sahabat Nabi SAW sendiri kan, terpaksa memikirkan tentang hukum-hukum yang baru, perkara-perkara yang datang bila berlaku apa-apa di tengah-tengah pemerintahan mereka, macam Umar bin Khattab zaman dia merintah, Abu Bakar zaman dia merintah. Ketika dia keluarkan hukum untuk semua orang yang tak bayar zakat diperangi dengan ketenteraan, itu adalah satu benda yang berat sebenarnya. Sebab Nabi tak nak buat. Orang tak bayar zakat, Nabi tak serang. Tapi pada zaman Abu Bakar Siddiq, ketika dia buat keputusan tersebut, keputusan berkenaan sangat berat. Tapi keputusan itulah yang benar, yang menyebabkan sampai sekarang kan, tajuk tentang ibadat-ibadat dalam Islam ni terjaga dan terpelihara. So kalau tidak, kalau zaman tu tinggal zakat, tinggal puasa, tinggal sekian, sampai sekarang tak ada benda tinggal. Islam ni dibuang, habis. Kita ada dalam masyarakat kita sekarang ni masalah pemerintahan ataupun pentadbiran ataupun undang-undang jenayah. Satu portion daripada masalah tadi yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin Islam. Tak nak buat. Alasan takut dikatakan barbarik lah, dikatakan macam-macam oleh bukan Islam, maka dia tinggalkan hukum Islam tadi. Maka dia jawab kepada Allah Ta'ala. Kita tahu hukum. Kita belajar tentang halal haram berkenaan tajuk masalah jenayah dan sebagainya. Maka kita tahu hukum tapi tak boleh buat kerana benda ni hanya dibuat oleh kerajaan. Bab jihad macam tu juga. Kita tahu hukum jihad. Tapi oleh kerana kerajaan saja yang boleh arahkan jihad, maka kita tak keluar berjihad. Sebab kerana tak ada syarat yang cukup. Diorang tanggungjawab. Siapa pegang jawatan, tanggungjawab lah. Di atas ketidaklaksanaan perkara berkenaan seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Adapun ibadat yang fardiyah, seperti apa? Solat kita, puasa kita sendiri, kan, zakat yang kita harta kita miliki, haji, umrah kita. So kita boleh belajar dan kita buat sendiri. Tak siapa boleh sekat kita di situ. Ada orang berkenaan masalah benda yang perlu pada kerajaan, itu kerajaan yang akan tanggung. So ala kuliah kita lihat kan, zaman Abu Bakar dulu dia buat peraturan berkenaan. Zaman Umar ada beberapa perkara yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu putuskan. Kan dia lihat benda berkenaan perlu kepada pembetulan atau perlu kepada pindaan ataupun perlu dibaiki. Kena melihat kepada kepelbagaian masalah. So dekat situ mereka berfatwa. Tapi bab Al-Quranul Karim tidak mereka berkata-kata kecuali apa yang mereka dengar daripada Rasulullah SAW. Apa mereka tak dengar, mereka diam. Mereka elakkan untuk bercakap. Dan kita sekarang ni pada zaman kita sebenarnya macam kita sebutkan itu, usul tafsir ni kita belajar adalah untuk tahu bagaimana Quran ditafsirkan dahulu dan macam mana kita menafsirkan Al-Quran. Jadi kita patut faham Al-Quran. Kalau ikut kepada asas, nak kena baca semualah. Dan sekarang ni ikutkan kepada keadaan tadi, ikut zaman dan juga kedudukan para ulama tafsir, memang mereka agak berpecah-pecah lah. Ada tinggal di kawasan Syria, ada di Syam, ada tinggal di Iraq. Dia ketika belajar Quran tu, para sahabat Nabi kan, dia berasing-asing tempat. So dari situ juga pengetahuan kita tentang tafsir kena kutip daripada semua kawasan. Sama macam fiqh sebenarnya. Cuma fiqh ni kita kata macam ulang tadi, pasal diorang berani cakap perkara berkenaan, sebab perlukan kepada hukum baru, diorang memang akan perlukan. Tapi pada macam tafsir Al-Quran tadi, masalah dia, apa Allah perintahkan kita dalam Quran Karim, patutnya kita dah tahu dah sejak zaman Nabi lagi. Kat sini yang kita kata ijma' di kalangan di sisi ahli tafsir, dalam perkara ni macam kita nampak kurang keperhatian. Bukan tak ada, tapi kurang perhatian. Baik. Dikata wa hadza la ya'ni adam ihtimam al-mufassirin bi hadzal janibi. Dan ini tidaklah bermaksud atau bermakna ketiadaan keprihatinan ahli tafsir berkenaan sudut ini. Okey? Bahkan bal tajidu minhum, bahkan anda akan dapati di antara mereka mayahkil ijma'a fi makna ba'dil ayat. Ada di antara mereka yang di antara ahli tafsir yang menceritakan, menghikayatkan tentang kesepakatan atau ijma' pada makna sebahagian ayat. Dia sebut ini ijma'. Ini satu maksud je yang diperoleh. Okey. Walakin akan tapi perkara ini la zala mabthuthan fi tafasirihim. Masih lagi berserakan, tidak terkumpul di dalam tafsir-tafsir mereka. Mana berterabur. Dia tak ada. Bahkan kadang-kadang disebut, kadang tak sebut. Kadang-kadang disebut, kadang tak sebut. Ada kala mereka sebut, ini satu pendapat saja, tak ada lain. Tapi kadang-kadang pula mereka tak sebut. Diam diam mungkin je. Mungkin ulama tafsir yang lain akan sebut. Okey. Lam yustakhraj ba'du, belum dikeluarkan lagi. Mana benda tu wujud, belum keluar lagi je. Okey. Maksud dia sebenarnya ruang untuk sesiapa yang rajin membaca, kan kita tafsir, dia boleh untuk buat kerja ni, berkhidmat. Kan berkhidmat untuk kumpulkan apakah ijma' para ulama
contoh dalam surah Al-Fatihah, apa mereka sepakat tentang maksud satu-satu kalimah atau ayat. Ada kesepakatan atau tidak di situ. Kalau ada kesepakatan, dan kita kena keluarkan supaya orang tahu ini ada ijma'. Terutama sekiranya ulama-ulama salaf, bukan ulama terkemudian lah. So, balik pada asal, yang mana awal tadi dia orang lebih dekat pada sumber, lebih kuat untuk benar dia. Baik. Dia kata wal ijma'u fi urfil usuliyin, dan ijma' pada uruf atau kebiasaan ahli-ahli usul adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kesepakatan ahli ijtihad. Mujtahid Ini pun nanti masalah orang tu kata berapa hadis kena hafal dan sebagainya. Sedangkan para sahabat Nabi SAW tak pernah ada syarat tersebut. Cuma diorang tahu kerana mereka berdamping dengan Nabi SAW dan mereka mengetahui hukum tu banyak. Dia tahu apa halal haram tu banyak. Lepas tu tak ada ukuran banyak mana mereka hafal. Cuma zaman kita sekarang ni para ulama letakkan garis panduan tentang penghafalan dalil tadi. Mesti diketahui oleh ulama berkenaan. Kalau Imam Syafi'i bukannya dihafal, dia tahu di mana. Di manakah dalil berkenaan wujud sahih atau tidak, dia tahu, dia cukup. Tapi kalau kata dia dapat hafal semua, lagi bagus. Itu lebih baik. Cuma kadang-kadang kita dengar banyak orang ni kata guru dia hafal 100,000 hadis lah, guru ni hafal sekian banyak, tapi kita tengok ilmu yang keluar tak keluar macam tu. Pelik juga kan. Banyak dia kata hafal tapi berqasidah je kerja. Pagi, petang, siang, malam. Musnad nama. Dia panggil Musnid Dunia nama dia. Gelaran dia letak Musnid. Al-Musnid. Lepas tu kita kata apa dia sanad kan? Hadis tak juga. Ngajar tak ada benda pun. Alih-alih kutuk Wahabi. Pelik kan? Tapi masalah, ini realiti lah. Dan kalau dia kata macam-macam kami di Yaman tu, memang kami tengok guru-guru kami yang hafal hadis sungguh lah. Disebut benda tu, dia akan sebut dalam kitab mana, muka berapa, nombor berapa hadis tadi. Tanpa buka kitab Bahkan saya jumpa guru yang kami belajar dulu, dia ajar tafsir, dia hafal kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. 24 jilid tu dia hafal. Kita sembang macam ni, atau dia kata dia benda tu ada dalam jilid 10, Majmu' Fatawa muka sekian dia. Lepas tu kalau banding orang Malaysia punya ilmu dengan ulama di tanah Arab punya ilmu, tak ada banding sangat sebenarnya. Tapi orang Malaysia kadang-kadang tak terdedah dengan siapa yang dia belajar di tanah Arab, maka dia tak tahu. Yang seorang budak yang hafal hadis, bukan kutubus sittah je, dengan semua sanad sekali. Bila tanya soalan, kan ada video tu kan, dia test dia dengan hafalan hadis. Benda tu biasa, macam dia orang budak-budak dekat sekolah, biasa je pegang Bulughul Maram tu untuk hafalan. Hafal Bulughul Maram, hafal Umdatul Ahkam mula, lepas tu Bulughul Maram, benda tu biasa. Main silibus pengajian. Kita dekat sini kan, dapat hadis 40 pun dah rasa hebat. Allahuakbar kan. Tapi beza. Saya ingat benda ni Ustaz Yunus Hafizahullah, dia cerita sendirilah kepada saya. Dia kata pengalaman dia waktu sebelum dia pergi belajar, ikut daurah-daurah di tanah Arab, dengan lepas dia pergi. Sebelum dia pergi tu dia nampak tokoh ni lah paling sunnah, tokoh ni paling sekian. Dia pergi sana belajar sendiri, dia kata ulama-ulama sana Masya Allah kan, lagi dahsyat ilmu mereka. Saya ingat dulu Ustaz Yusof bin Salah, pernah dikenal? Tak kenal? Ada seorang Ustaz dari Algeria yang kadang baca Quran dekat Aisyah Taklim tu kan, mengajar Quran. Dia kata waktu dia mengajar dulu dekat tanah Arab, dia minta dia ajar, dia kena hafal apa dia nak ajar. Macam saya buat sekarang ni kan, ni takci ni. Kena hafal dulu, lepas tu baru mengajar. Betul ilmu tu kat saya. Jika tidak, maka dia tak dikira sebagai ilmu betul. Kena dia ingat apa kitab yang dia ngajar. Ni beza sebenarnya. Banyak orang Malaysia tak tahu bab ni. Tapi dekat kita ni, kita tengok macam ni ulama ni kan. Itu beza. Bahkan selalu guru tafsir saya yang mengajar tafsir pagi-pagi. Kami dulu belajar 6 hari seminggu. Pagi kami lepas subuh tu ada minggu ulang tafsir, ulang hafalan, ada minggu kena masuk kelas tafsir. Seorang guru kami, dia anak murid Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ali Udaini. Orang panggil dia, orang nampak dia macam badui. So, dia tak ada sijil apa benda, tapi dia punya ilmu dahsyat. Dan dia mengajar kat depan, dia tak bawa kitab tau. Dia tak bawa buku. Dia mengajar, cakap mulutnya. Tapi apa dia cakap tu, buku kitab tafsir Ibn Kathir kami pegang, sebiji. Apa dia cakap? Baris dengan baris, titik dengan titik.
Tafsir Ibn Kathir, dia baca kat depan tu, kita tengok sini. Sebiji. Tak bawa apa-apa. Bawa badan je. Ni benda yang realiti lah, kami tengok sendiri. Bagi orang Malaysia tak apalah, tak terdedah tajuk ni. Kita tak faham kan, tapi nak fahamkan cara mereka tu lain. Okay. So bila dia sebut kat sini, ittifaq mujtahidi hadhil ummah, kesepakatan mujtahid umat ini, ba'dan nabi, sesudah Nabi SAW, ala hukmi syar'i, ke atas hukum syarak. Kesepakatan mereka itu maksud dia kepada satu keputusan atau satu maksud, satu perkara lah. Cuma kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah, bagi beliau, berdasar 115 surah An-Nisa, para sahabatlah orang yang dimaksudkan dengan mujtahid ini, umat ini yang mula-mula sekali. So kalau para sahabat sepakat tentang satu perkara, tak patut orang lain canggah kesepakatan para sahabat. Macam kita pernah dengar kan, orang kata macam yelah benda ni ijma', tapi zaman para sahabat je, lepas tak ijma' dah. Tak boleh macam tu. Sebab kita pernah dengar kan, ada orang-orang yang kata macam, dia kata rejam, hukum rejam untuk orang yang berzina, yang berkahwin dan berzina, orang yang telah berkahwin berzina, hukum mati, rejam sampai mati. Benda ni Nabi buat, para sahabat buat. Tiba-tiba datang orang tahun 1950 di Mesir, beberapa orang ulama-ulama Azhar sebagainya isytiharkan benda ni barbarik, tak patut dipakai lagi sebagainya. Bila kita tanya balik, Nabi buat, dia angguk kepala. Para sahabat buat, bahkan semua kerajaan Islam betul buat, sampai zaman Imam Syafi'i pun buat, masih lagi dia amalkan. Kita kata ijma', dia kata bukan ijma'. Ini salah ni. Kalau dah Nabi buat, para sahabat buat, tu ijma' lah. Awak nak kata apa? Tapi lah, realiti masyarakat kita sekarang ni, benda macam ni kadang-kadang boleh jadi tersasul. Bila dia kata ijma' tadi, bahkan yang peliknya boleh macam orang kita lah di Malaysia ke Indonesia, Nusantara. Bagi dia ijma' Nusantara tu boleh mengalahkan ijma' para sahabat. Nah, para sahabat dah ijma' satu perkara, bila datang diorang ni boleh batalkan hukum para sahabat. Ni gila lah. Ini gila, sangat gila. Lepas tu saya pernah ditanya berkenaan dengan tajuk macam kita panggil apa, kes solat belakang imam bukan mazhab kita. Contoh awak mazhab Syafi'i kan? Dalam mazhab Syafi'i, lelaki perempuan sentuh batal wuduk tak? Batal. Dia mazhab Hanafi, atau mazhab Ahmad, atau mazhab Malik, yang sentuh saja tak batal. Soalan, boleh solat tak belakang dia? Awak Syafi'i, solat belakang Hanafi atau Maliki. Benda ni, kalau kita tengok para sahabat, kita selesai masalah. Tapi oleh kerana kita tengok ikut ukuran kita, konon ijma' kita, ulama' Syafi'iyah telah setuju, ulama' Hanafiyah telah setuju, kita buang yang para sahabat punya amalan. Sampai kan kita kata tak sah solat. Sedangkan para sahabat Nabi dahulu ada je percanggahan antara mereka tentang fatwa. Macam saya sering sebut kan, Omar dia tak setuju tayamum ganti mandi wajib. Dia anggap tayamum ganti wuduk okey, ganti mandi wajib tak boleh. Dia seorang lelaki jumpa dia, dalam hadis Bukhari Muslim, seorang lelaki jumpa Umar bin Khattab ketika jadi Amir Mukminin, tanya dia soalan berkenaan dengan dia tak ada air, dia junub, apa nak buat? Umar kata jangan solat, tunggu air ada. Ammar bin Yasir pun tegur Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kau tak ingat ke dulu kita sama-sama keluar kan tugasan, engkau junub, aku junub, junub bersama-sama, junub together kan. Engkau tak solat, aku golek-golek kat tanah, lepas tu aku solat. Lepas tu aku jumpa Rasulullah SAW, dia cerita balik. Jumpa Rasulullah, cerita apa yang berlaku. Nabi kata, memadai untuk engkau buat dengan tangan kau begini di tanah kan, sapu muka, sapu tangan. Itu yang Nabi tunjuk pada Ammar. Umar kata, ittaqillah. Dia kata yang tu. Lepas tu Ammar kata, kalau kau tak benarkan aku cakap, aku tak cakap. Umar kata, tak. Kami berikan walak kepada kau, apa kau diberi walak padanya. Cakap, tak apa. Umar benarkan cakap. Tapi mula tahu Umar kata, ittaqillah. Benda ni, perbualan ni sebenarnya diungkit balik oleh Abu Musa Al-Ash'ari terhadap Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila Abu Musa Al-Ash'ari tanya kepada Ibn Mas'ud tentang perkara tadi, Ibn Mas'ud pegang pendapat Umar. Tayamum boleh ganti wuduk, tak boleh ganti mandi. Siapa tak ada air, tunggu sampai air ada.
Ataupun dalam keadaan ni apa sejuk sangat pun tunggu sampai panas air. Mandi baru solat. Tak boleh solat dengan tayamum. Kata Ibn Mas'ud. Lepas tu Abu Musa al-Asy'ari kata, kau tak nampak ke apa Ammar kata pada Umar? Lepas tu Ibn Mas'ud jawab apa? Kau tak lihat ke Umar tak setuju? Faham tak? Tapi apa tapi dia? Walaupun mereka ada percanggahan tadi, tak pernah mereka solat dua imam. Tak pernah mereka solat dua imam, tak pernah. Tak ada kata macam saya punya tak ada. Umar tak ada tanya, nak jadi imam, kau punya hukum apa? Tapi kita ni, masyarakat kita je perasan tak? Tak boleh sekian. Tengok ini punca sebab apa? Tinggalkan ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat. Perbezaan fiqh yang awak ada tak menyebabkan awak kena solat lain imam. Tapi baru ni saya jumpa abang tu, abang yang merajuk tu. Abang merajuk buat tajuk kunut subuh. Orang kata, bang, lama tak datang kelas. Mula jumpa kat RNR. Orang tak kenal. Siapa tak kenal abang tu. Kan. Abang Rashid ni ada. Abang Rashid mana ada tekak-tekak dengan saya tu. Yang tekak tu seorang tu, dia tak ingat datang kelas dah. Datang kelas aku halau. Okey. Tak ingat lah. Kan. Okay, jadi cerita dia, yang abang ni jumpa kat air mana kita mesti Gunung Semanggul. Gunung Semanggul nampak kan bini dia kenal saya, pakai mask pun kenal. Nampak kalau sampai pakai mask pun. Rambut pakai mask baru ni tak jadi apa. Asyik orang datang. Saya kata, Ustaz, aku macam tu tak apa lagi. Kita pergi swimming pool kat hotel kat Penang. Tengah-tengah mandi dengan anak pun. Mula tu dia tegur biasa. Tu Ustaz berapa lama kat sini? Aku macam, bila pula aku mengaku aku Ustaz? Rupanya dia kata apa? Tadi dah macam bunyi suara. Lepas tu tengok muka balik, baru teringat. Betul dia kata. Tahu lah. Nak pakai apa dia tak tahu. Tapi cerita dia abang lah. Jadi kes dia pasal kes masalah solat tadi. Solat lain imam tu, tajuk dia kan. Saya pernah cakap dengan dia, saya kata Ibn Mas'ud tahu tentang masalah Nabi solat 2 rakaat dekat Mina. Dekat Arafah. Dua rakaat. Nabi solat 2. Abu Bakar pun solat 2. Umar solat 2. Sampai pada Osman dia buat 4. Ibn Mas'ud kata apa? Bila tanya pada dia tentang perkara tu, dia gening kepala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja'. Tapi lepas tu, bila orang tanya dia, kau salat berapa? Dia 4. Dia ikut masuk. Dia ikut Osman juga. Dia orang boleh ada tak setuju, tapi dia orang tak ada tukar imam. Orang kita tukar imam straight. Mufarakah saja kan. Pantang imam tak suka, mufarakah. Ni kita kata mengarut. Ni kekarutan yang timbul. Sebab kita tak tengok para sahabat. Kita kata ulama kita dah ijma', ulama Syafi'i ijma'. Itu bukan tajuk dia. Ulama para sahabat cakap apa? Kalau orang tak ada sebarang hukum tajuk tadi, macam mana awak ada hukum macam ni? Kita 500 tahun kot. Abang kita, abang Kai, dia nak kepastian dengan saya tentang tajuk buku apa membungkam pemuja kubur tu. Dia tanya hukum apa kat mana saya sebutkan tentang apa Ibnu Amir As-San'ani nukilkan kes solat dekat Kaabah tu berpecah 4 mazhab sejak tahun 500 Hijrah. Bukan baru Mana zaman Imam Nawawi tengah buat macam tu, zaman Tamiyah tengah buat macam tu, tapi kebanyakan mereka senyap kan, tak cakap. Sebab pemerintah ikut cara berkenaan. Hanyalah apabila kerajaan Saud naik 1958 baru tukar jadi satu imam balik. Kalau tidak, anda pergi Mekah, imam pecah-pecah. 4 mazhab, 4 imam. Ada jadi 5 pula. Zaidiyah 1. 5 imam. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Zaidi. Syiah Zaidiyah. Serius. Dia orang masalah benda tu berkait. Tajuk dia berkait. Macam geng-geng geng-geng apa Hanafi dengan Syafi'i. Bagi Hanafi nikah Syafi'i tak sah. Nikah mazhab Syafi'i, Umar Syafi'i bila tanya mukmin, dia kata ana mukmin insya-Allah. So bagi dia mukmin insya-Allah tu tak betul. Sebab mukmin tapi was-was, ragu-ragu, maka tak boleh nikah Syafi'i dengan Hanafi. Bukan setakat masalah solat, masalah nikah pun tak boleh, tahu tak?
Ni yang nak ceritakan pasal tajuk asal tadi. Dia berpecah lah sebab setiap mazhab dia ada pegangan tersendiri. Dan Syafi'i, Asy'ariyah, dia tak ikut Ahmad. Faham tak? Tak ikut Malik. Dari segi akidah. Lepas tu kemudian yang Hanafi, Maturidiyah, tak ikut sekian-sekian juga. Masalah lah tu. Sebab tu kata para sahabat tak ada masalah. Korang ada masalah apa? Boleh mereka tak setuju kan? Bertekak dan sebagainya. Tapi mereka tetap solat. Satu imam. Kita ni dapat mana? Imam banyak. Nampak tak? Sebab tu bila ulang balik, bila kita sebut kesepakatan para sahabat. Bukan orang-orang Nusantara, bukan sekian. Hormat kita pada mereka tak mengatasi hormat pada para sahabat. Kalau mereka keluar fatwa, satu perkara, para sahabat keluar satu perkara, fatwa para sahabat lebih utama berbanding fatwa dia. So ini bukan setakat wali. Ini anak murid Nabi SAW. Yang Nabi ajarkan mereka Islam depan-depan. Awak nak cakap apa? Ini dia kata ini baguslah, tok guru dia sekian lah. Nama kita sekarang ni ada separuh budak-budak ni. Ini anak murid Syekh bin Baz. Ini anak murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini anak murid sekian. Dia gunakan nama anak murid je, terus jadi Superman. Semua fatwa jalan. Sebab apa? Anak murid Syekh Muqbil. Awak datang mana? Faham tak? Nak ikutkan anak murid pengasas Mu'tazilah tu, anak murid Wasil bin Atha. Anak murid siapa? Hasan Al-Basri. Anak murid Hasan Al-Basri. Dan dengan sebab itu, kita punya kefahaman bahawa apa yang betul-betul nak tengok para sahabat. Bukan orang lepas tu. Cerita macam-macam, ulama' ni kata, ulama' tu kata sebagainya, jaga-jaga sikit. So balik pada asal, bukan itu pegangan kita. Pegangan kita para sahabat. Ijma' para sahabat yang utama. Bukan setiap peringkat semua orang. Tapi kalau para sahabat tak ada, dan tabi'in. Dan para sahabat tak ada, kisah para tabi'in. Kalau para tabi'in tak ada, baru tabi'in. Kesepakatan mereka diambil kira. Bukan diambil dengan semata-mata ada ulama' kata. Banyak kes saya dengar ni kan. Ada ulama' kata boleh. Semua benda. Saidina pun boleh dah balik. Alasan dia kenapa? Ada ulama' kata boleh. Seriously? Kan? Main apa ni? Tajuk tersebut para sahabat tak buat. Luar solat kita tak bincang. Kita bincang dalam solat. Apa lagi teruk kalau orang tu kata azan pun boleh tambah. Asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kan. Apa sallallahu alaihi wasallam apa? Asyhadu anna Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah. Macam mana ni? Ni kita kata tak faham betul masalah asas. Ulama ada cakap. Tapi kita tengok para sahabat dulu. Kalau para sahabat tak ada benda berkenaan, sedangkan mereka lebih muliakan Nabi banding kita, takkan kita nak langgar? Ini sudut asalkan jaga-jaga sikit. Banyak saya perhatikan pelik-pelik dah sekarang ni. Baik. So ijma' tadi, tajuk dia adalah para sahabat Nabi SAW. Itu lebih tepat. Macam dia letakkan Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun ulama' tafsir pula, ada kesepakatan mereka ikut level lah. Kalau para sahabat, mufassir para sahabat telah sepakat, ada nilai dia lain lah. Berbanding dengan tabi'in punya sepakat. Kalau tabi'in dah sepakat, tabi'in pula lain pula. Kita kena ingat level mereka. So kita kedepankan anak murid ke atas tok guru. Faham tak? Okey, baik. Wal murad bihi huna. Dan dikendaki di sini kalau dalam ijma' di dalam tafsir adalah ijma'ul mufassirin. Kesepakatan ahli-ahli tafsir. Mimma yu'tabaru fi tafsiri qauluhum. Dari kalangan orang-orang yang diambil kira dalam tafsir kata-kata mereka. Ala makna minal ma'ani. Ke atas satu makna daripada makna-makna. Fi tafsiri ayat min kitabillah. Pada pentafsiran satu ayat dari kitab Allah. Sama ada lafaz atau ayat. Lafaz atau ayat. Lafaz masuk apa? Ayat masuk apa? Kalau dia kata ada kesepakatan orang-orang yang diambil kira. Tapi ulang balik. Kesepakatan kalau duduk para sahabat. Tabi'in, tabi'in. Ikut level masing-masing. Kita dah terangkan itu berkenaan masalah tafsir para sahabat ada kedudukan dia. Terutama bila mereka ijma'. Mereka sepakat. Tak boleh dibandingkan kesepakatan mereka dengan pendapat siapa-siapa yang datang sesudah mereka. Itu kena jaga sikit. Okay? Wal ijma'u hujjatun. Dan ijma' itu adalah hujjah. Ijma' adalah hujjah. Maksudnya dia mempunyai nilai. Ulang balik pada ayat 115 surah An-Nisa tu. Itu adalah dalil berkenaan dengan hujjahnya ijma'.
hujahnya ijma', dalil dia adalah ayat 115 surah An-Nisa. Allah Ta'ala nyatakan, wa man yushaqiqir rasul, dan siapa membelahi rasul, mana berada pada belah bukan rasul berada. Wa yattabi' ghayra dia kata min ba'di ma tabayyana huda, dia pisah dengan rasul tu sesudah mana nyata pada dia petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia ikut jalan bukan jalan orang beriman, yakni para sahabat. Para sahabat, nuwallihi ma tawalla, akan paling kepada mereka nak paling, mana nak paling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka dalam jahannam. Wa sa'at masira, ia seburuk-buruk tempat kembali. Imam Syafi'i dia kata hujah, ijma' hujah dengan ayat ini. Jalan orang beriman dimasukkan adalah para sahabat Nabi SAW. Ni kena jaga sikit. Sebanyak orang tak ikut sumber ni. Last sekali ijma' ulama' Nusantara. Lama dah kita buat benda ni. Semua kata boleh. Tiba-tiba awak kata tak boleh. Siapa kata boleh? Sejak 300 tahun dulu. Dia kena balik lagi. Macam kes apa yang orang solat apa? Tarawih 23 rakaat 7 minit. Dia kata lama dah buat. Kami telah buat ini sejak 300 tahun yang lalu. Kita kata Nabi lagi tua daripada 300 tahun awak. Tahu? Dia kena balik pada asal dulu. Mula turun Quran. Pada zaman amalan Islam ini diajar oleh Nabi SAW. Apa betul? So, balik pada asal, kita kat ujung ni, kita tahu apa benda dah masuk dalam agama. Lepas ribuan tahun. Kan 1400 tahun, macam-macam benda datang. Dia macam orang duduk dekat hilir sungai. Dan contoh macam hilir sungai Kelang. Nak masuk ke laut dah. Awak datang kat situ, awak tengok air dia macam mana. Sanggup minum? Kita buat air, minum, betul dia minum. Bismillah. Sanggup minum? Tak sanggup kan? Sekarang ni, cara betul untuk kita dapat air yang jernih mana? Balik ke hulu lah. Pergi hulu Kelang. Kat Kelanggit kan? Kamu tengok air kat situ. Memang layak sangat nak minum pun kita tak rasa geli sikit pun. Putih dengan ikan-ikan berenang nampak. Baru betul. Kita balik pada asal. Sebab tu usul agama ni balik pada sana. Bukan kita asal kat sini ramai kita terus ikut. Tak boleh. Ni kena kefahaman yang sangat ni pasal tafsir macam tu juga. Ijma' ni hujah, hujah. Wa huwa aslu thalithu fi usul syari'ati, dan dia usul ketiga daripada usul-usul syariah. Ini jelas yang kita terang kat sini, tak ada kekeliruan. Cuma saya tekankan para sahabat sebab bimbang orang dia ingat ulama setuju je zaman kita terus jadi ijma'. Kan? Semua ulama Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina telah setuju bahawa tahlil telah menjadi amalan masyarakat. Tiba-tiba datang kita tak ada. Macam mana kita cakap tak ada? Diorang pegang atau ulama ni kata ijma', dia cakap macam mana? Semua dah setuju boleh. Awak dia kata tak boleh, dia kata. Usul kita adalah balik pada asal. Balik pada para sahabat Nabi SAW. Dan baru kita bincang. Itu bukan cara kita memahami agama dengan betul, melainkan kita patah balik kepada para sahabat. Baik. Wa tazharu faidatu jam'i ma ajma'a alaihi al-mufassirun. Okay. Wa ahamiyatuhu fi ma yali. Dan akan muncul faedah menggabungkan atau menghimpunkan apa disepakati terhadapnya oleh ahli tafsir, dan kepentingannya akan zahir pada apa yang berikut. Pertama, hamlu kalamillahi ta'ala alawni min asahil alwani tafsir. Kita bawa atau pikul atau tanggungkan kalam Allah Ta'ala kepada satu bentuk daripada sesahih-sahih bentuk tafsir. Yang paling betul lah, pasal ini paling dia hujah. Para sahabat sepakat tajuk ni. Jadi bila kita bawa kalamullah ke situ, so kita telah bawa kalamullah kepada pengertian atau tafsiran, bentuk tafsiran yang paling sahih. Wa aqwaha thubutan, yang paling kuat dari segi kesabitan. Sabitnya sangat kuat. Sebab apa? Semua para sahabat belajar dengan pengertian itu daripada Nabi SAW. Itu sudut asal dia. Okay? Itu pertama. Kedua, antuk rafa ijma'atul mufassirin, untuk dikenali ijma' ahli tafsir. Fala yujtara'u ala munaqadatiha, lalu tidak ada orang berani, tidak akan ada kelancangan atau keberanian untuk menentangnya. Dan semua sepakat maksud tadi, so dia ijma'. So bila kita datang kedua, kita nak bawa meaning yang lain. Ini masalah lah. Contoh macam ESQ dia kata apa? Dia bawa maksud ayat surah Ghafir.
Rum. Ar-Rum 30. Ayat ni. Ini contoh. Bukan. Mana entah. Surah Ar-Rum ayat 30. Allah katakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan wajahmu kepada agama hanifa secara tulus, tanpa penyekutuan. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah fitrahkan manusia di atasnya. Dikatalah tabdil khalqillah dzalika dinul qayyim, surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah yang telah fitrah manusia di atasnya, tiada penukar ganti bagi fitrah Allah pada ciptaan Allah Taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jangan ESQ daripada Indonesia dia orang bawa maksud fitrah tu pada suara hati. Suara hati. Mana fitrah Allah tu suara hati. Kita buka semua tafsir. Hatta Zamakhsyari, tahu Zamakhsyari, kita tahu Mu'tazilah kan. Dia punya fahaman. Dia sendiri pun bila dia tafsirkan ayat berkenaan, dia bawakan hadis Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Di atas Islam. Sebab sambungan hadis tu fa abawahu, maka dua ibu bapanya lah yuhawidanihi, meyahudikan budak tersebut. Aw yunassirani, atau menasranikan dia. Aw yumbajisani, atau majusikannya. Lawan majusi, Nasrani, Yahudi, lawan dia apa? Takkan suara hati. Lawan dia apa? Ni agama ni. Majusi, Nasrani, Yahudi. Lawan dia? Islam lah. Orang takut jawab kenapa? Gerun, malu. Saya ingat waktu tanya, waktu tajuk timbul, benda timbul, dia kata tanyakan pengasas ESQ kan. Dia buat satu perhimpunan dekat filem Gampang. Tapi kita zaman tu tak bawa kamera handphone ni. Zaman tu handphone tak canggih kot macam ni. Ada rakaman tu, siapa buat rakaman. Cuma ketika dia buat rakaman tu, saya tanya soalan lah. Dia kata pasal dia suara hati ni, fitrah ni, dia kata suara hati Tuhan. Okay, dibandingkan dengan, dia kata tengok, kalau sekiranya kita tengok gambar bunga yang cantik, semua orang kan rasa apa? Wah, cantik lah. Ni datang orang ambil bunga tadi, ramas-ramas, hempas. Rasa apa? Marah kan? Siapa yang marah? Mana? Dia tak tahu cerita geng-geng ni. Ni ayat ni. Fahakim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama secara tulus. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Ta'ala fitrahkan dia di atas, manusia di atasnya. La tabdil li khalqillah, tiada pertukar ganti untuk ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadis Nabi tentang kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, itu yang dipakai oleh semua ahli tafsir untuk tafsir ayat ni. Kita adalah Islam. Tapi yang best ni bila cakap macam tu kan, dia kata ini separuh berdebat. Ya, soalan ni separuh berdebat. Dia kata tadi tanyakan kepada pengasas SQ, saya tanyalah soalan. Tajuk ni. Ayat ni bukan datang dengan maksud fitrah, suara hati, dan suara hati Tuhan pula masalah. Sebab rangsangan seksual pun semua orang rasa sama. Takkan nak kata suara Tuhan kat kot. Kita letak orang lelaki perempuan depan ni bogil. Semua abang-abang kita ada ni tengok. Lepas tu terangsang. Terasa something. Suara Tuhan juga ke? Tadi soalan tu kan. Dia cakap, dia kata ini separuh berdebat, dia kata. Tapi saudara Adli kena sedar, dia kata. Ilmu Allah itu luas. Ni syaitan ni kecil kan. Apa asal tak boleh jawab je, ilmu Allah itu luas. Abah dia kan. Tak, serius. Pasal benda ni, tahu tak? Benda ni ijma' ahli tafsir. Saya ulang balik. Fitrah dalam ayat ni datang, maksud di Islam. Tak ada seorang pun datang dengan maksud suara hati. Tapi dia boleh kata dengan saya apa? Ini adalah ilmu Allah itu luas. Mungkin yang saya ada jumpa tu itu yang ada. Tapi ada yang mungkin tak jumpa lagi. Sedap-sedap abah dia je kan. Geram saya. Lepas tu dia cakap yang tu, tak apalah saya duduk kan. Saya nak bangun balik kali kedua. Bila kata ilmu Allah itu luas, tak ada guideline untuk tafsir Quran. Ni saya tanya jugalah orang Kristian tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim.
Tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dia tafsir apa? Dengan nama in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. So macam kita nak stop maksud diorang. Sedangkan benda tu kita tahu. Mungkin betul juga kot. Jenuh. Saya nak bangun nak tanya soalan kali kedua tu, diorang stop saya. Dia kata hormat majlis. Kalau kita buat program, saya dengar nangis dia bercakap. Inilah Islam gaduh-gaduh, Yahudi menang. Dia cakap itu. Dia buat sesat tak apa, Yahudi juga menang kan. Dia buat Yahudi main perangai tak apa, Yahudi menang. Tapi bila time kita naik soalan, tanya soalan, satu soalan yang dapat. Kali kedua nak naik dia tak bagi lah. Tolong hormat majlis. Kita buat apa tanya soalan masalah ke? Sedia ada saya ingat kelakar je lah. Ini kita kata tafsir tanpa batas. Ilmu Allah itu luas. Semua orang boleh interpret Quran suka hati. Tak ada batasan lah. So Kristian cakap Bismillahirrahmanirrahim, in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. So betul juga ke? Mungkin ada sudut kebenarannya. Itu apa? Ini contoh lah kan, kita ini ayat ni fitratullah ni kan. Maksud apa? Agama Allah itu Islam. Yang Allah fitrahkan manusia di atasnya itu yang semua anak dilahirkan di atas fitrah, iaitu di atas Islam. Maka dua ibu bapa jangan Yahudikannya atau Menasranikannya atau Majusikannya. Oh dah betul. Bukan lawan tiga agama tadi, lawan dia adalah suara hati, lawan dia adalah Islam. Ini kadang benda yang simple kan. So, saya ulang, hatta Mu'tazilah Zamakhsyari yang tak tafsir Kasyaf dia pun dia sebut fitratullah ai Islam. Bayangkan macam tu sekali pun dia orang boleh lagi sesat. Dengan alasan ilmu Allah itu luas. Mungkin ada kebenarannya. Takkan lagi jumpa geng-geng makrifat-makrifat ni pun semua guna ayat tu. Yelah betul lah sekian, tapi mungkin ada kebenarannya. Tengoklah benda kebenaran yang dikata Imam Syafi'i kata. Kata-kata aku mungkin benar, mungkin ada kesalahan. Kata-kata lawanku mungkin salah tapi ada kebenaran. Dia bawa ayat tu kemudian dia aci. Terjemah Quran ikut suka hati. Ini jaga-jaga sikit Okay, jadi pasal apa? Pasal diketahui ijma' ahli tafsir, maka tidak akan diberanikan untuk penentangannya. Tak ada siapa berani lawan. Dah tahu ijma'. Tapi oleh kerana tak tahu ijma' pada contoh ayat Quran tadi, keluarlah ayat tadi. Bukan seorang dua ikut. Malaysia siap menteri-menteri pun ikut. Di Malaysia, first batch ESQ tu menteri-menteri. Kau orang biasa. Menteri-menteri pula bila dah dia buat salah, bukan senang nak suruh betul kan. Dia takkan saya silap. Takkan saya silap lah. Sejak bila dia Nabi tu? Tak serius. Ni benda, tapi Alhamdulillah lah lepas 2020 kan, ikut aturan diorang, 2020 Indonesia emas 2020. Pada diorang punya vision, 2020 tu semua Nusantara ni dah jadi ESQ punya pengikut. Cara dia buat dahsyat. Marketing dia pergi pada naik kepada Perdana Menteri, naik kepada menteri-menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Dia pergi pada semua tempat-tempat tadi. Tapi orang tak perasan. Yang siapa tak tahulah. Memang time sesat, dia sesat sungguh kan. Berapa lapisan. Even actually last dia punya first kumpulan, dia punya alumni pertama dia, Rehanah Sulaiman Palestin, ketua dia datang bertaubat, isytihar depan pejabat mufti. Tapi tak ada liputan akhbar. Sebab akhbar banyak orang dia. Tu orang tak tahu cerita. Ni kes-kes yang bahaya. Tapi dalam tafsir macam tu tadi, ayat simple. Tapi nak tafsiran dia, dia bawa. Dia cuba pusingkan sekian. Tapi ayat ujung tadi, ilmu Allah itu luas. Mungkin yang saudara Adli betul sebut tu benar. Tapi mungkin ada lagi yang tak diketahui. Bila kita jumpa yang sufi, sama lah ayat tu keluar. Betul ada Nabi ajar, mungkin ada lagi yang Nabi tak ajar. Yang dapat diketahui oleh wali-wali. Habis ilmu kita ilmu wali dia panggil, bukan ilmu Nabi. Tak tahu sandaran orang kan pada tajuk kisah Khidir. Khidir wali, Musa Nabi. Kita panggil Musa Khidir Nabi. Dia nak up diri orang, dia turunkan Khidir pada taraf wali. So dengan situ masuklah semua sekali benda dia nak. Yang ni benda yang orang kita kadang tak perasan.
cara yang anda dengar pening kepala tu kan, yang dia kata wali naubah ni kalau tak ada ni jaga kawasan, dia tajuk dia daripada takut Allah, ikut Nabi, takut wali, ikut wali. Itu yang cuba dibuat. Saya ingat daripada Syekh Ahmad Hasan Muallim hafizahullah, yang karang kitab Kuburiyah fil Yaman. Dan buku dia telah menjadi sandaran apa diterjemah atau ditulis oleh Profesor Basri, kan, hafizahullah. Syekh Ahmad Hasan Muallim dia cerita, dia kata waktu lepas daripada kerajaan Fatimiyah jatuh di Mesir, kumpulan sufi ni dia pening kepala macam nak kuasa balik. Mereka dapati tak ada jalan dah. Cara yang terbaik mereka buat adalah sekarang ni tangkap hati manusia, supaya manusia ni takut wali, harap wali. Tu dia kata, ni rugi ni, tak menyaga. Mesti ada langgar wali naubah punya arahan. Apa yang mau buat? Tak tahu, dia kata. Mungkin benda tu rosak. Jadi wali naubah juga yang boleh buat. Dapatkan balik rezeki dan sebagainya. Rezeki hilang dapat balik. Bukan Allah, wali. Jadi takut wali, harap wali. Ini cara mereka. Takutkan. Orang Malaysia kita tak perasan. Dengar balik betul-betul apa benda dia ajar. Ujung tu tajuk dia takut wali, harap wali. Okay, baik. Masalah atau persoalan kat sini, kita faham dah pentingnya untuk kita tahu ijma' dan tafsir. Persoalan, kaifa nasilu ila ijma'atil mufassirin? Bagaimana kita boleh sampai kepada ijma' ahli tafsir? Di mana, macam mana kita sampai pada tajuk ni? Lima'rifati ijma'atil mufassirin tariqan. Untuk mengetahui atau mengenal ijma' ahli tafsir, ada dua jalan. Wakilahuma ya'tamidu al-istiqra', namun kedua-duanya bersandarkan kepada pembacaan menyeluruh. Maksudnya awak kena baca. Itu macam tafsir Tabari itu, tafsir baca semua habis. Tafsir Ibn Katsir kena baca sampai habis. Kena baca tafsir tadi secara menyeluruh, bukan pilih-pilih. Tak boleh pilih-pilih, kena baca semua. Nak tak nak kena buat macam tu, dia kata. Al-awwalu, cara pertama, an yanussa ahadun al-muhadul muhaqqiqina ala hikayati ijma'. Bahawa menaskan, melafazkan atau menyatakan salah seorang ahli tahqiq, ahli pemeriksaan yang membuat kajian sungguh-sungguh tentang tafsir ni ke atas penceritaan ijma'. Dia cakap sendiri bahawa ini ijma'. Dan ahli tahqiq yang dimaksudkan tu seperti Ibn Jarir At-Tabari, yang dia tafsir dia boleh katakan menyeluruh. Bila dia bincangkan kata-kata salaf, dia bawa semua salaf punya pendapat dan dibandingkan. Bahkan dalam perbandingan tadi dia pilih mana dia rasakan kuat. So dia dalam penukilan tadi, bahkan kena tahu tafsir Imam At-Tabari ni tafsir yang mula-mula sekali komplit daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Ikut turutan cukup komplit. Jika tidak sebelum dia, tafsir hanyalah mungkin satu ayat punya pengertian, dua ayat punya cerita, satu kalimah punya maksud dalam hadis-hadis, riwayat hadis. Tapi bila Imam At-Tabari datang, yang mati tahun 310, dialah yang mula-mula sekali mengumpulkan semua tafsir tadi di dalam bentuk komplit, start daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan siapa karang tafsir lepas daripada beliau, semua ikut cara beliau. Hatta Imam Ibn Katsir sendiri pun dia akan sering qala Ibn Jarir, dia akan kata Ibn Jarir kata apa. Dia mungkin Qurtubi kata apa, dia nukil sekian, tapi Ibn Jarir At-Tabari menjadi dia punya guideline. Seorang macam dia, okay? Yang dikatakan sebagai dia panggil muhaqqiq, orang yang buat tahqiq pemeriksaan dalam tafsir. Dia ceritakan ijma'. Okay. Wa Ibn Atiyah juga, wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua. Ni dua orang ni, kalau mereka cakap macam tu, maka dia dikira sebagai salah satu cara kita tahu ijma'. Wa hukmuhum ala mas'alatin fi tafsiri bil ijma' jadul istiqrarihim li aqwalis salifin lahum. Dan hukum mereka, golongan yang buat pemeriksaan ni, terada satu masalah dalam tafsir dengan ijma', menunjukkan kepada pembacaan mereka yang menyeluruh terhadap kata-kata salaf, kata-kata orang mendahului mereka sebelum dari itu. Okay. Kemudian bila kita pula nak cek, nak tahu iya ke tidak, thumma daurul bahis, kemudian timbullah peranan pengkaji. Kita yang nak mengkaji ni kena ada peranan pula. Ba'dahum, sesudah mereka, yang golongan ni apa, macam Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Atiyah ni, at-ta'akkud, untuk memastikan min adami wujudil mukhalif, untuk tiada wujud sebarang penyanggah. Kita cek pula, dia kata ijma', dan kita cek ada tak siapa yang oppose ataupun lawan
ijma' mereka. Di kalangan ahli tafsir juga Cuma ulang balik, kita kena letakkan guideline zaman mana. Kalau kita buka macam tu saja, zaman kita keluar nanti ASQ tak setuju dengan apa Ibn Jarir At-Tabari kata. Macam mana? Ilmu Allah itu luas. Tak jenuh kita. Dia macam ni masalah, dan fake macam tu juga. Dah ada hukum awal, datang kemudian tiba-tiba ujung ni. Tiba-tiba dia canggah apa yang berlaku pada zaman para sahabat. Dah kita nak ambil dia untuk jadi hukum pada benda yang jelas. Peliknya bila ada orang dia kata, tapi ada ulama' kata. Ada ulama' kata. Ini pintu yang sangat besar. Ada ulama' kata ni, itu bukan cara kita berhukum. Tengok zaman bila dia bercakap. Kalau dia ni adalah sahabat Nabi dan ada nilai. Kalau dia adalah orang kawan kita, sekolah kita, saya tak setuju. Sebab kawan sekolah saya kata, pendapat ustaz ni salah. Kawan sekolah awak siapa? Adalah orang tu, ustaz tak kenal. Faham tak? Masalah lah macam ni. Ni di kalangan masyarakat kita ni pelik kan. Belum lagi yang anak murid tahzir guru pun ada. Ni benda-benda yang kena jaga sikit. Okay, baik. Wa hadza la yakun illa bi istiqra'i kadzalika. Dan ini pula problem dia. Bila kita check kata-kata Ibn Jarir At-Tabari tadi, Ibn Atiyah ke siapa seperti mereka, Ibn Katsir ke yang buat kata ijma' tadi, kita nak check ijma' ke tidak, kita pun kena baca menyeluruh juga. Yes. Kena baca juga. Nak ke tak nak, kena buat macam tu lah. Tapi zaman sekarang, Alhamdulillah, lepas daripada diterbitkan 2 tahun lepas, 3 tahun lepas kan, buku kitab Mawsu'at Tafsir Bil Ma'thur, yang kita punya pengarang buku ni, Syekh Musa At-Tayyar, dia menjadi ketua. Dia buat satu jawatan kuasa, pensyarah universiti, syekh-syekh, dia ambil untuk buat tafsir 24 jilid. Pada setiap ayat Quran tu, apa kata-kata salaf dalam perkara berkenaan. Tafsir Bil Ma'thur dikumpulkan semua sekali. Seriously, sangat usaha yang sangat besar. Dan buku tersebut kan, datang kan buku dia colourful. Ada warna hijau, tulisan warna kain hitam putih je. Ada hijau, merah, biru tak pasti. Serius. Dia punya cara macam tu sekali kan. Untuk bezakan di antara kata-kata salaf, kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, tabi'in, dia buat colour. Untuk orang tu kejar, ikut, perhatikan balik pada setiap ayat. So siapa nak beli buku tu, dan start baca lah. Sekejap, saya tak ingat berapa beli tu. 1,000 lebih kak. Dan buku-buku berkenaan Tafsir Bil Ma'thur, Mawsu'ah Tafsir Bil Ma'thur, 24 jilid. Tapi dia dalam PDF pun ada, boleh download sekarang. Rajin tak rajin buka lah pula. Dah buka pun tak download, dah download tak baca pun tak guna kak. Yang nak ceritakan, ikut rujukan sekarang ni sangat mudah. Bayangkan sebelum Syekh Musa At-Tayyar dia buat benda ni kan, buat tentang tajuk yang projek tadi, memang orang nak kena buka semua kitab lah. Buka kitab ni. Tapi bila dia dah kumpulkan, bahkan sebahagian dia diambil daripada Dur Mansur As-Sayuti, kemudian ditambah lagi dengan yang lain daripada kitab Musannaf Abdul Razak As-San'ani, itu dikumpulkan lagi. Pasal kat situlah tempat di mana kita cari pendapat atau kata-kata salaf. Kata-kata salaf berkenaan dengan ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran Karim ataupun surah-surah tertentu daripada Al-Quran Karim. Itu nak kena faham. Sudut yang banyak kan, kita kena baca, nak baca banyak. Jadi kat sini kita jumpa kesepakatan tadilah. Tapi kita kena baca jugalah. Nak cari betul tak ijma' yang dikatakan oleh Ibn Jarir At-Tabari atau Ibn Atiyah atau Ibn Katsir atau siapa di kalangan para ulama tafsir kata ijma', betul tak? Kita kena check balik. Dua-dua jalan dia, maksud dia diorang cakap ijma'. So kita kena check pun, baca menyeluruh, kita berjumpa juga. Kena check, jumpa dengan cara yang sama. Ijma' tadi betul ke tidak, kena cari ada tak yang menyanggah. Okay, itu pertama, cara pertama. Diorang cakap ijma'. Asani yang kedua, antastaqri al-aqwal al-mufassirin. Bahawa anda membaca secara menyeluruh kata-kata ahli tafsir. Wa tastanbitul ijma'a min aqwalihim. Dan anda keluarkan ijma' daripada kata-kata mereka. Kita kumpulkan, diorang tak cakap apa, tak kata ijma', kita kumpulkan semua pendapat, kita tengok. Kalau sepakat, kita kata ini ijma'. Min aqwalihim. Idza lam yakun bainahum khilafun fil ayati. Apabila tidak ada di antara mereka sebarang percanggahan pada ayat. Tak siapa menyanggah. Saya try tengok yang satu lah, macam ayat 19
5 suratul Baqarah. Yang apa, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Kita buka semua para sahabat, semua tabi'in yang ikut sahabat, semua kata tajuk kebinasaan tu tinggalkan jihad. Kecuali satu je, kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila ditanya tentang perkara berkenaan, dia kata ya kan, perbuatan orang berempuh tentera dalam keadaan berseorangan sampai mati, dia kata itu betul. Tapi yang lain semua tidak. Semua kata dimaksudkan dengan mencampakkan diri kerana kebinasaan dengan tangan sendiri adalah tinggalkan jihad, meninggalkan jihad. Dibawa semua, kita baca satu-satu kan, jumpa satu yang lain. Itu Muawiyah bin Sufyan. Mungkin ada para ulama boleh kata bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan dalam fatwa dia banding dengan majoriti para sahabat, fatwa dia tak lepas. Berbanding, pasal Islam lewat. Bahkan dulu 3 perkara macam bab riba dan sebagainya, dia terkeluar fatwa yang berbeza dengan jumhur para sahabat. Pasal dia jadi gubernur di Syam. Jadi ada aplikasi dia yang berbeza sikit. So dekat situ boleh kita kata, kat sini pun kita anggap dia lain sikit, tak apa. Tak pelik kerana dia Islam dia baru. Dia tak dengan Rasulullah tak lama. Berbeza dengan para sahabat yang lama Rasulullah, berikan jawapan hampir serupa je. Maksud dia bukan maksud buat benda bahaya. Tapi maksud dia adalah meninggalkan jihad, meninggalkan infak fi sabilillah. Faham Ayat 195 surah Al-Baqarah. Okey. Masalatun, persoalan. Tinggalkan, wallahu alam di sini. Jadi berat sikit, kena ulang-ulang, kita kena buka kitab buka muqaddimah sebelum, lepas patah balik ke depan ke belakang. Sebab dia ada kaitan dengan ikhtilaf tanawwu'. Untuk kita faham berkenaan dengan ijma' dengan ikhtilaf tanawwu'. Baik. Wallahu alam, kita soal itu. Baik, soalan. Ada orang tengok video kat Indonesia, ada orang Islam ketika dia mengislamkan seorang perempuan, dalam kalimah syahadah tu dia tambah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa abduhu. Okey, tajuk ni sebenarnya ada kaitan dengan masalah kalau orang tu memang Kristian. Jika orang tu yang masuk Islam tu Kristian, dia kena isytiharkan tambahan dengan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Untuk dia buang antara benda-benda yang dia pernah ada dalam diri dia tentang Isa AS, kan, dia kena katakan berkenaan pasal benda tersebut. Kalau tak silap dalam Quran Karim pun sekejap dia ada contoh dalam surah An-Nisa 171 ada tentang larangan ahli kitab daripada melampau, dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan berkenaan tajuk berkenaan lah. Okey. Okey, betul. Satu An-Nisa 171. Memang ada sebutan berkenaan dengan suruh ahli kitab sebut Isa ni hanyalah hamba Allah juga Rasulnya. Tak boleh sebut lebih daripada itu. So memang kalau tajuk pengislaman, kalau sekiranya wanita tersebut memang dia asal Kristian, lafaz tambahan wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluhu memang ditambah, disebut untuk dia hilangkan. Memang saya tengok dalam Syekh Ahmad Didat pun ketika mana dia ajak orang non muslim masuk Islam, di kalangan Kristian dia akan sebutnya tu. Syahadah dia ditambah dengan isytiharkan Isa hamba Allah dan Rasulnya untuk hilangkan tajuk Isa ni Tuhan dalam diri dia. Faham Okey. Soalan lain? Okey, Ibn Jarir Tabari dia letak satu hukum, satu kaedah, man asnada faqad bari'a. Barang siapa dah sandarkan di mana dia dapat cerita tersebut, daripada siapa dia ambil, maka dia telah lepas diri. Ke atas orang yang dengar, kena cek balik sendiri lah. Sebab tu macam orang yang belajar tafsir Tabari atau Ibn Katsir sendiri pun, memang tajuk cuma Ibn Katsir dia lebih bersih, dia dah bersihkan banyak lah. Tapi Imam Tabari dia datangkan dengan riwayat tu dengan sanad sekali. Dia letakkan semua sanad supaya orang yang dengar daripada dia cerita tadi tahu sumber dia ambil mana.
So dia tak kata semua sahih. Dia tak kata semua sahih. Maka Israiliyat ada, semua ada. Macam-macam benda dekat situ. Cuma dia dalam masa sama dia akan kadang-kadang dia komen. Dia sebut ini sahih tak sahih, kadang-kadang dia diam. Sebab dia diam tu kadang ada masalah bila orang-orang kita tak faham. Dia kata Imam Tabari, Ibn Tabari keluar dengan tafsir dia. Itu masalah. Itu bukan dalil berkenaan dengan pensahihan. Dia sebut tadi cerita, apa orang cerita tentang ayat ni, apa cerita tentang ayat ni. Itu lebih benar. Tapi dia tak syaratkan. Tapi alhamdulillah zaman kita sekarang ni macam lepas daripada buku yang Mawsu'at Tafsir bin Ma'thur tadi keluar kan, boleh cek balik. Boleh cek balik adakah kata-kata salaf tadi, kata-kata tabi'in tadi sahih atau tidak. Dulu kita boleh cek hadis. Ni yang lebih tinggi sikit dari hadis tadi, masalah apa? Masalah kata-kata sahabat. Sahih tak sahabat cakap tu? Atau tabi'in cakap, sahih tak kata-kata tu? Itu dia cek balik. Tafsir bin Ma'thur tu dia cek balik. Okey? Ya, soalan lain? Ijma' khalaf macam mana boleh nak keluar, nak angkat atas daripada para sahabat yang fatwa? So balik pada asal para sahabat Nabi SAW, mereka menghidup dengan Nabi SAW sendiri. Sebab tu kadang-kadang mereka punya nilai fatwa tadi, macam Imam Syafi'i bila dipilih untuk batal wuduk bagi orang yang bersentuhan lelaki wanita, dia bukan cakap benda tadi di atas pendapat dia sahaja. Maka Imam Syafi'i rahimahullah dia pegang dengan pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, 3 sahabat Nabi ni. Dia kata sentuh je perempuan macam tu batal. Ini kadang-kadang siapa-siapa yang belajar hadis tak tengok balik. Sebenarnya Imam Syafi'i bukannya dia cakap macam tu kerana dia punya pendapat, kerana ayat Quran tu saja. Bahkan sebenarnya dia cakap macam tu sebab 3 orang sahabat Nabi memang mereka ni fatwakan demikian. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud difatwakan berkenaan dengan sentuh lelaki perempuan terus batal. Sedangkan jumhur kata tak batal. Jumhur tadi Zaid bin Thabit, Aisyah, lain-lain lah. Ataupun yang ini Ibnu Abbas. Yang 3 orang ni kata macam tu. Imam Syafi'i sebab dia galur. Susun galur dia dapat ilmu tadi. Dia naik melalui Ibnu Juraij, naik pada Ibnu Umar atau Umar. So laluan dia punya ilmu tadi dekat situ. Ada setengah-setengah para sahabat laluan ilmu dia pergi pada Aisyah Anha. Fatwa-fatwa dia kadang mengikut ke situ. So secara langsung dekat situ kita kata nilai apa yang para sahabat kata tak senilai dengan apa khalaf cakap. Kalau khalaf tu tadi ambil hadis Nabi SAW sebagai dalil dia, memang itu pengertian yang difahami oleh majoriti para sahabat dia. Tapi kalau dia munculkan dengan satu benda baru, tak boleh timbul macam tu. Dia bagi contoh tak apa yang khalaf cakap lebih tepat banding dengan salaf, ada ke? Tak ada. Dia cuma cakap berkenaan dengan bandingan fatwa para sahabat kan. Ya. Kalau para sahabat tadi fatwa tadi macam Umar bin Mas'ud punya fatwa berbanding dengan majoriti para sahabat, hilanglah. Macam fatwa Umar tadilah juga tentang air tayamum tak diganti mandi. Fatwa dia kira tenggelam sebab apa? Ada hadis Nabi. Bukan kerana khalaf pandai, tak. Ada hadis Nabi SAW yang membetulkan balik tajuk tersebut. Itu maksud asal. Untuk kata bahawa salaf punya fatwa ni tadi boleh dibanding apa hubungan dia dengan atau bandingan dia berbanding dengan pendapat khalaf, jawapannya tak ada nilai lah. Tak boleh nilai. Bahkan pendapat dan fatwa para sahabat lebih kuat. Khalaf pula masalah dia orang tidak ikut disiplin asal. Kebanyakan mereka ikut ilmu kalam untuk mereka menilai kebenaran atau kebatilan. So tak boleh kita rujuk kat situ. Okay, baik. Soalan lain? Okay, tak ada kita berhenti sini. Tengok mana? Tengok situ pula. Lain grup Okay. Tak ada, alhamdulillah. Kita berhenti sini, insya-Allah sambung kemudian. Nanti kita akan masuk berkenaan dengan tajuk berkenaan dengan ijma'. Okay, tapi dalam tajuk ijma' dengan ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' kita ada 4 bentuk kan. Tahu dah tak ingat, nanti kita ingatkan balik. Okey. Ikhtilaf tanawwu' ikhtilaf yang dikira ikhtilaf tapi bukan ikhtilaf pada asasnya.
Itu yang ada 4 bentuk. Nanti kita akan bincangkan. Ikhtilaf kepelbagaian yang kadang-kala macam seolah-olah ijma'. Pasal maksud dia sama. So, sebenarnya orang saja nukilkan dia macam banyak pendapat. Tapi bukan macam tu. So kita akan bincangkan nanti insyaAllah untuk faham adakah dia boleh masuk dalam ijma'. Contoh dari segi pengertian. So kita dalam ijma', contoh macam kita dalam hadis kan ada mutawatir, lafaz mutawatir makna. Mutawatir lafaz ni memang lafaz sebiji semua orang. Sama. Tapi makna, lafaz tak sama. Cerita lain-lain. Tapi maksud dia sama. Contoh macam kes, angkat tangan kita berdoa. Angkat tangan kita berdoa. Hadis tentang ini adalah mutawatir makna. Lafaz tidak. Kisah berlainan. Kisah sini satu, kumpul-kumpul. Lebih daripada 10 orang sahabat. Ceritakan Nabi angkat tangan ketika berdoa. Tapi tempat mana, kawasan mana, ketika apa. Itu saja perbezaan mereka. Baik. Cuma kat situ dia panggil ikhtilaf, dia panggil sama mutawatir makna. Jadi ijma' macam tu jugalah. Dia ada ijma' segi pengertian, ijma' dari segi lafaz. So nanti kita akan tengok macam mana. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini, insya-Allah sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.